Buletin Didik 7 April bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita mengenai kejayaan seorang graduan Malaysia menggundul pingat akademik tertinggi di peringkat antarabangsa ternyata membanggakan negara. Irdina Syahriman, seorang pelajar yang menuntut di Universiti Luar Negara, berjaya memperoleh pingat Phi Kappa Phi kerana menduduki tempat pertama dalam kalangan hampir 10,000 pelajar. Penerima biasiswa Yayasan Tenaga Nasional itu turut meraih keputusan cemerlang dengan purata nilai grade keseluruhan PNG ke-4 atau digelar 4 flat secara konsisten dari 2018 hingga 2021. Selain bersyukur di atas pencapaiannya, graduan berusia 24 tahun itu juga tidak sesekali menyangka dia akan terpilih mewakili Kolej Kejuruteraan Elektrik di universitinya, iaitu University Virginia Tech di Amerika Syarikat. Keputusan dan pengiktirafan itu diperoleh berkat usaha yang bersungguh-sungguh sepanjang 3 tahun belajar di sana, di samping sokongan yang tidak berbelah bagi daripada ahli keluarga, rakan-rakan serta pensyarah. Bagaimanapun menurutnya, belajar di negara asing semestinya mempunyai cabaran yang tersendiri. Antara cabaran yang saya lalui ialah perlu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran di sana yang menekankan kepentingan menyuarakan pandangan, menjadi lebih kreatif dan berfikir melebihi apa yang telah diajar. Hal ini memerlukan saya untuk keluar daripada zon keselesaan. Tambahan pula, bahasa Inggeris bukan merupakan bahasa ibunda saya dan kursus pengajian saya juga banyak didominasi oleh kaum lelaki. Jadi secara natural sudah tentunya pada mulanya saya ada perasaan gemetar dan kurang berkeyakinan. Tambahnya, sistem akademik di sana juga menuntut pelajar untuk menjadi lebih konsisten pada masa sama, memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Berkongsi perancangan masa hadapan pula, impiannya untuk menyumbang kepada negara dan tidak sabar ingin memulakan langkah pertama. Perancangan saya pada masa hadapan ialah untuk sentiasa bersedia menimba ilmu baharu di alam pekerjaan dan menyumbang kepada Malaysia, terutama dalam memacu peralihan tenaga ke arah kelestarian. Irdina turut menasihatkan pelajar supaya menghayati proses pembelajaran sekiranya mereka ingin berjaya di peringkat pengajian tinggi, di samping memperbetul niat belajar kemudian terjemah ke dalam tindakan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini meminta orang ramai untuk terus menjaga kesihatan diri dan planet ini. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, diri dan kualiti alam sekitar adalah penentu utama kesihatan. Beliau berkata demikian dalam Facebooknya bersempena sambutan Hari Kesihatan Sedunia 2022 hari ini. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, orang ramai perlu memastikan kesihatan diri dan planet terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan generasi akan datang. Katanya, bumi adalah anugerah buat kita. Sayangi bumi kerana planet yang sihat menyumbang ke arah udara, air dan makanan yang bersih. Hari Kesihatan Sedunia disambut pada 7 April setiap tahun. Hari Kesihatan Sedunia 2022 bertemakan Planet Kita, Kesihatan Kita. Satu titik persamaan untuk menyelaraskan istilah dan dialek bahasa Melayu serta Indonesia perlu dilaksanakan dalam usaha memperkasakan bahasa Melayu ke pentas antarabangsa. Ia berikutan terdapat banyak cabang dan sudut yang perlu diperincikan agar bahasa Melayu kekal relevan dan diterima semua pihak. Cadangan itu disuarakan menerusi perbincangan bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa antarabangsa menerusi Forum Majlis Profesor Negara MPN dan Asosiasi Profesor Indonesia API secara maya pagi tadi. Titik persamaan itu penting bagi mengelak kekeliruan membabitkan beberapa istilah yang mungkin mempunyai perbezaan daripada segi maksud dan penggunaan. Yang dibicarakan orang Indonesia bahasa Melayu tidak, agak berbeda sekali. Karena saya kalau ke Riau, saya tidak paham orang Riau cakap bahasa Melayu karena banyak vocab atau banyak kosakata yang kami sulit memahaminya. Dan ini memang perkembangan bahasa Indonesia di dalam kosakata tadi, kemudian juga perkembangan pertambahan kosakata baru, bahasa Indonesia itu terus berkembang.
Isu ini juga perlu diteliti secara mendalam bagi mencari kesatuan bahasa ASEAN yang diterima bukan sahaja oleh Malaysia, Indonesia tetapi juga negara serumpun lain. Timbalan Presiden MPN, Profesor Dr. Kamarudin Muhammad Said pula berpendapat nama bahasa Melayu perlu ditukar kepada bahasa Malaysia untuk mengelakkan sebarang kekeliruan khususnya masyarakat Indonesia. Perlembagaan Malaysia, perkara 152, Perlembagaan Persekutuan Malaysia sekarang. Di situ disebut bahawa bahasa kebangsaan Malaysia ialah bahasa Melayu. Dia tidak sebut harus juga dikenali dengan nama bahasa Malaysia, tak disebut. Tetapi kalau itu ditambah dalam Perlembagaan Malaysia, maka semua akan menerima. Kedua-dua negara juga perlu bekerja lebih keras lagi bagi memastikan semua penterjemah negara ASEAN memahami konteks bahasa Melayu dengan tepat, sekaligus melancarkan pengurusan terjemahan secara serentak seperti dilaksanakan di Forum Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Justru Malaysia Indonesia perlu segera mencari strategi terbaik dalam memastikan idea ini boleh diaplikasikan dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang, sejajar dengan hasrat pemimpin nombor 1 kedua-dua negara untuk memartabatkan bahasa Melayu di pentas dunia. Sementara itu, pakar bahasa Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim menyifatkan usaha Malaysia untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN tiada kaitan dengan negara tertentu. Katanya bahasa Melayu yang secara asasnya menjadi tonggak kepada bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia telah melalui pelbagai fasa, malah sebelum negara-negara moden di rantau Asia Tenggara wujud lagi. Justru bahasa Melayu tetap merupakan bahasa yang sama ditutur dan difahami termasuk di Singapura dan Brunei. Mengambil contoh bahasa Inggeris, ia tetap menjadi bahasa lingua franca terutamanya di negara barat tanpa ia menjadi bahasa kepada negara tertentu. Begitu juga bahasa Arab, ia tetap menjadi bahasa rasmi bagi beberapa negara moden di Semenanjung Arab. Perkara sama bagi bahasa Melayu, ia menjadi bahasa utama di rantau ini sehinggalah negara moden seperti Malaysia dan Indonesia diwujudkan. Nama bahasa dari segi ilmu ialah bahasa Melayu. Tapi apabila digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu di Indonesia yang bernama bahasa Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia yang bernama bahasa Malaysia. Kita ambil contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya, sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand, tetapi tetap bahasa Inggeris. Dan tiap-tiap negara ini mempunyai variasinya sendiri. Jadi bagi saya menggunakan bahasa Melayu tidak melanggar apa-apa peraturan, bahkan dari segi ilmu amat sesuai. Namun beliau tidak menafikan penggunaan bahasa Melayu yang meluas di Indonesia kerana faktor geografi serta jumlah rakyatnya yang lebih ramai daripada Malaysia. Pun begitu katanya, segalanya masih lagi di peringkat perbincangan antara negara-negara terlibat. Yang penting katanya, usaha memartabatkan bahasa Melayu itu lebih utama berbanding penggunaan nama negara. Saya berpendapat usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia itu amat wajar, amat baik dan amat sesuai. Kita hendak mengadakan satu bahasa yang dapat digunakan di rantau Asia Tenggara. Kita hendak menyebarluaskan bahasa Melayu ya, atas nama apa bahasa sekalipun. Jadi kalau kita boleh berbincang dan menetapkan bahawa ada satu bahasa yang boleh digunakan secara meluas dan namanya begini. Kita ambil contoh bahasa Inggeris. Bersua kembali, 44,376 kanak-kanak berusia antara 5 dan 11 tahun telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids setakat semalam. 1,353,370 atau 38.1% daripada populasi kanak-kanak daripada kumpulan umur sama juga telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin.
Berdasarkan data di laman web COVID Now, seramai 2,855,208 remaja berusia 12 hingga 17 tahun atau 91.8% telah lengkap divaksinasi. 2,953,452 atau 95% pula telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa, 15,888,368 individu atau 67.5% telah menerima dos penggalak. 22,955,102 individu pula lengkap vaksinasi dan 23,232,340 menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Semalam juga menyaksikan 32 lagi kematian akibat COVID-19 dilaporkan dengan Johor dan Selangor masing-masing merekodkan jumlah tertinggi iaitu 7 kematian. Aktiviti kemasyarakatan di bulan Ramadan terus disemarakkan dengan pelbagai program turun padang untuk mendekati golongan yang memerlukan. Masuk hari kelima berpuasa, bukan sahaja keperluan berbuka malah juadah bersahur turut disumbangkan mereka yang prihatin. 42 penghuni Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur di Jalan Pahang ini menerima sumbangan juadah bersahur selain beg kit penjagaan kesihatan diri. Melalui program Sahur Maidin Prihatin, lebih banyak rumah kebajikan seumpamanya akan disantuni di seluruh negara. Kebiasaan dia orang bagi makanan ni untuk berbuka puasa, tapi berlain lagi kali ni kita datang awal sikit jadi mereka dapatlah makanan untuk bersahur. Bukan saja itu, kita bagi juga pack hygiene, mask dan sanitizer untuk keperluan kita tahu sekarang. Hanya 3 lokasi dibenarkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi tujuan pengagihan makanan kepada golongan miskin serta gelandangan di ibu negara sepanjang bulan Ramadan ini. Selain pusat transit ini, 2 lagi membabitkan Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku dan Pusat Pembelajaran Komuniti Jalan Chowkit. Tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, agihan bantuan makanan kepada penduduk miskin di Palestin terus meningkat sepanjang Ramadan. Kadar pengangguran berada pada paras sekitar 50%, menyebabkan kadar kemiskinan jauh lebih tinggi di kalangan 2.3 juta penduduk Palestin. Antara kawasan miskin yang diberi tumpuan, Rafah di selatan semenanjung Gaza. Tekanan untuk mendapatkan dana menyebabkan bantuan yang diagih berkurangan tahun ini. كل قدر زي هذا بياخذ 150 أسرة. عندك 650 و600 أسرة عندك. بياخذ كل نقطة فيها 80 100 أسرة. كل نقطة توزع في مدينة رفح تستفيد من القدر هذا 100 أسرة تستفيد منه. وهذا الشيء يعني قليل عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان 15 قدر. السنة 7. يعني في ناس كثير محرومه من الشيء هذا، قله الموارد وفيش يعني دعم اللي نحن نفتح مجال اكثر من هيك. Begitupun Omar Abu Hussein bertuah kerana isteri dan anak-anaknya turut membantu. Mula dilakukan sejak 5 tahun lalu. Dapur kebajikan yang diusahakan Umar ini bergantung kepada sumbangan orang ramai dan kerja sukarela daripada anggota pasukannya. Sebaik siap dimasak, sukarelawan akan mula mengedarkan makanan itu. Berpuluh-puluh keluarga termasuk kanak-kanak akan berbaris sambil memegang pinggan atau bekas untuk menerima makanan. لولا كان ما قدرنا نقضي شهر رمضان خالص، والله الأولاد جعانين وبصايحوا بعيطوا عند الفطرة وبالعافية يعني الحمد لله، والله لولا هذه كان ما قدرنا نعمل نفطر ولا حاجة وحياة الله. China melancarkan satelit pemantauan bumi terbaru ke angkasa. Pelancaran dibuat tepat jam 7.47 pagi tadi, waktu tempatan. Pelancaran dilakukan dari Pusat Pelancaran Satelit Jihuan, Barat Laut China dengan menggunakan roket Long March 4C.
Satelit dilancarkan dengan menggunakan roket Long March dan disahkan telah memasuki orbit seperti ditetapkan. Satelit dikenali sebagai satelit Gofen 303 dan akan dirangkaikan dengan satelit Gofen 3 dan satelit Gofen 302 yang sudah pun berada di orbit. Satelit Gofen 303 dikatakan mampu mencerap imej darat dan laut serta boleh diperbesarkan sehingga 1 meter. Ia akan berkhidmat dalam bidang penyelidikan marin, pencegahan dan mitigasi bencana marin serta membantu melindungi hak dan kepentingan maritim. Ia juga adalah kali ke-414 roket Long March menjalankan misinya ke angkasa lepas. Ini pula rakaman imej seekor singa dari sebuah zoo di Prague, Republik Czech menjadi perhatian ramai apabila Raja Rimba itu dilihat berjalan persis model ketika melangkah keluar dari timbunan salji dengan keadaan angin bertiup pada bulu-bulunya. Lapor portal berita Mail Online, singa bernama Tom berusia 5 tahun itu dirakam sedang bersiar-siar di Zuna Hedreku dengan keadaan matanya yang terbuka luas dan bulu yang kusut masai. Ia kemudian dilihat meniarap di atas timbunan dahan pokok pine serta memeluk tunggul sebatang pokok dengan bulunya yang kelihatan berwarna keemasan akibat pancaran matahari. Imej-imej menakjubkan itu dirakam oleh seorang jurugambar amatur, Robert Grimm. Menurut Grimm, haiwan itu telah diselamatkan daripada aktiviti pemburuan haram dan kini bebas berkeliaran di zoo tersebut. Seekor lagi singa bernama Leo juga telah diselamatkan dari persekitaran pemburuan haram itu. Ruang di taman zoo ini adalah sangat besar dan 2 singa terbabit kini menjalani kehidupan dengan sangat baik. Untuk menggerudi dasar laut dalam, rentetan gerudi mestilah dipasang bahagian demi bahagian sehingga penggerudian tersebut menembusi batuan dasar. Roustabout boleh menyusun dan menyambung satu paip 1,000 kg ke rentetan gerudi dalam masa 15 saat. Juru gerudi menggunakan relang gerudi sebagai beban untuk menekan mata gerudi ke bawah dengan berhati-hati. Jika ditekan terlalu kuat, mata gerudi akan pecah dan jika terlalu sedikit, ia hampir tidak bergerak. Sukan dimulakan dengan aksi bola sepak Liga Super. 3 lagi perlawanan berlangsung semalam. Menyaksikan saingan berterusan 2 pasukan teratas, Johor Darul Takzim JDT dan Kedah Darul Aman KDA FC. JDT mudah mengalahkan KLCT 3-0, manakala KDA menang tipis 1-0 ke atas Sri Pahang FC. Terengganu FC pula memulakan kempen dengan kekalahan 0-3 kepada PJ City. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, rekod kebal KLCT akhirnya lebur di tangan JDT. JDT membuka jaringan pada minit ke-18 menerusi penyerang import dari Argentina, Fernando Forestieri. Hasrat KLCT bangkit pada babak kedua makin sukar apabila Kenny Palrach dilayangkan kad merah pada minit ke-57 selepas kekasaran ke atas Leandro Velasquez. JDT pantas memanfaatkan situasi itu dengan menambah 2 lagi gol pada minit ke-62 hasil sepakan penalti Berson da Silva. Penyerang Brazil itu menambah gol kedua peribadinya pada minit-minit akhir permainan untuk kemenangan 3-0 JDT. Turut mencatat kemenangan kali ketiga berturut-turut, Kedah Darul Aman KDA FC yang beraksi di arena sendiri menentang Sri Pahang FC. Jaringan tunggal pemain pertahanan Rodney Selvin pada minit ke-54 sudah cukup buat KDA FC meraih mata ke-9. Berkongsi mata dengan JDT cuma dipisahkan perbezaan gol untuk berada di tangga kedua. Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, PJ City menanti kunjungan Terengganu FC. Penyerang berdarah kacukan tuan rumah Darren Lock mencuri tumpuan apabila meledak hat-trick. Darren membuka jaringan pada minit ke-13, disusuli 2 lagi gol pada minit ke-31 dan 38. Ini kemenangan kedua PJ City yang dibimbing Pimaniam selepas 3 perlawanan. Manakala skuad penyu Akor memulakan kempen agak lewat musim ini dengan kekalahan. 2 pemain perseorangan muda negara Eng Ziyong dan Guh Jinwei antara yang meneruskan cabaran negara pada kejohanan badminton terbuka Korea. Jinwei ranking ke-128 bagaimanapun terpaksa beraksi 57 minit sebelum mara ke suku akhir. Pada pusingan kedua, Jinwei mengalahkan pemain tuan rumah Lee Si-yeon 21-17, 17-21 dan 21-12.
Halangan getir menanti Jin Wei esok menentang seorang lagi pemain tuan rumah Kim Gun yang membuat kejutan menyingkirkan juara Olimpik dari China Chen Yufei 21-17, 21-19. Sementara itu dalam saingan perseorangan lelaki, nasib berbeza dilalui Eng Ziyong dan Cham Jun Wei. Ziyong menewaskan pemain tuan rumah Kim Dong Hun 21-14, 21-19 untuk mara ke suku akhir. Namun Jun Wei terkandas apabila kalah kepada pemain Cina Weng Hongyang 14-21, 21-17, 17-21. Dua beregu campuran Tan Kian Meng, Lai Pengjing dan Ong Yu Sin, Goh Liu Ying turut menceriakan kem negara apabila melangkah ke suku akhir. Kian Meng Beijing selaku pilihan kedua menewaskan beregu tuan rumah Na Sung Siong Kim Min Ji 21-11, 21-9. Manakala Yu Sin Liu Ying tidak perlu bekerja keras apabila lawan mereka yang juga pilihan pertama, So Sung Jae, Che Yu Jong menarik diri. Begitupun gandingan Goh Sun Huat, Shivon Lai Jamie yang diletakkan pilihan ketiga tersingkir apabila tewas mengejutkan kepada pasangan bukan pilihan dari Jepun, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito 15-21, 21-23. Sementara itu, cabaran Malaysia pada kejuaraan futsal AFF 2022 berakhir. Hasrat ke separuh akhir dileburkan tuan rumah Thailand yang menang 4-2 pada perlawanan terakhir kumpulan A semalam. Seawal minit ke-7, Thailand di depan hasil jaringan Tanah Pun Mani Patch. Malaysia menyamakan kedudukan 5 minit kemudian menerusi Farhan Khairul Anwar untuk kedudukan 1-1 pada babak pertama. Selepas rehat, Malaysia mengejutkan tuan rumah apabila mendahului 2-1 juga hasil jaringan Farhan. Kedudukan itu tidak lama apabila Thailand kembali menyamakan jaringan menerusi Sarawak Palapwek 2 minit kemudian. Disusuli 2 lagi gol Sarawak dan Pritsada untuk kemenangan 4-2 Thailand. Thailand dan Indonesia mara ke separuh akhir apabila menguasai kedudukan 2 teratas kumpulan A. Koleksi memorabilia berkaitan sejarah bola sepak yang dipamerkan di sebuah museum di London mengakhiri Buletin Didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.